إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan pada kuliah yang lepas kita telah membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah dalam Kitabul Li'an. Dan pada hadis-hadis yang terakhir dalam Kitabul Li'an merujuk kepada hadis-hadis yang membahaskan tentang masalah penisbahan nasab kepada kedua ibu bapa, zuriat terhadap kedua ibu bapa. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung dalam kitab yang baru, iaitu Kitabur Radha' yang berkaitan dengan masalah susuan. Ar-Radha' dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan Ar-Radha' ataupun dengan Ar-Ridha'. Ia merujuk kepada menyusu, kan? Menyusu bayi apabila dia menyusu dengan mak dia, kan? Jadi ini di sisi dalam Islam Islam menganggap bahawasanya menyusu itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya kepada ibu-ibu, mereka hendaklah menyusu anak mereka, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, iaitu sebanyak 2 tahun, selama 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi orang yang nak menyempurnakan susuan tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam Islam ia satu perkara yang sangat dititik beratkan. Sebab itulah walaupun hari ini orang duk kempen supaya minum susu ibu dan sebagainya, Islam sudah pun bercakap perkara ini 1400 tahun yang dahulu, menunjukkan bahawasanya susu ibu adalah susu yang paling terbaik untuk bayi, kan? Dan Allah Azza wa Jal jadikan perkara tersebut bagi golongan wanita, ada sebabnya. Dan khasiat yang terkandung di dalam susu ibu ini memang cukup baik, kan, untuk perkembangan bayi yang sihat. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok bayi ni, kalau sekiranya dia menyusu dengan mak dia lengkap 2 tahun,
dalam tempoh tersebut kebiasaannya bayi ni dia jaranglah dapat masalah penyakit kan, jarang. Tapi kalau dia dengan susu ibu, susu formula ni, banyaklah kadang-kadang masalah kesihatan. Sebab itulah Islam menitik beratkan perkara yang berkaitan dengan hal ini. Namun dalam masa yang sama, Islam juga menetapkan beberapa hukum hakam syarak yang berkaitan dengan masalah susuan ini. Kerana bila seseorang bayi itu menyusu dengan ibunya, badan dia ni, perkembangan tubuh badan dia kan, anggota badan dia membesar, pembesaran dia tersebut adalah hasil daripada susu ibu dia kan. Jadi kalaulah wanita tersebut bukan ibu sebenar dia kan, secara biologinya, jadi kalau dia membesar bergantung dengan susu ibu wanita yang lain yang bukan ibu kandungnya, maka Islam ada meletakkan beberapa hukum hakam syarak di sana kan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bahaskan masalah ini dengan panjang lebar insya-Allah. Dan di sana juga kita lihat ada hikmah di sebalik pensyariatan ar-radha'ah ini, kerana ia memberi ruang kepada mana-mana individu pasangan suami isteri yang sudah berkahwin mungkin setelah beberapa tahun namun tidak dikurniakan anak kan. Jadi mereka teringin nak mengambil anak angkat kan, untuk dibelah kan, sebagai anak macam anak sendirilah kan. Tetapi timbul pula isu di sana masalah aurat kan. Kalau sekiranya bayi itu sama ada lelaki maupun perempuan, isu aurat adalah isu yang sangat bermasalah. Lalu Islam berikan jalan penyelesaian dalam masalah ini melalui susuan. Baik, kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min ar-radha'ah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata tentang anak perempuan Hamzah, la tahillu li, dia tidak halal untuk aku, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, diharamkan dalam masalah susuan ini apa yang diharamkan dalam masalah nasab. Wahia ibnatu akhi minar radha'ah, dan anak perempuan Hamzah itu adalah anak saudaraku kan, anak perempuan saudaraku dalam masalah susuan. Hadis ini ada sebab urut dia kan, ada sebab kenapa Nabi SAW menyebut hadis ini, ada kisah di sebaliknya, seperti mana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, kata Ali, ya Rasulullah, ma laka tanawwaqu fi Quraisy wa tad'una. Kata Ali radhiyallahu an, wahai Rasulullah, kenapa engkau tanawwaqu fi Quraisy wa tad'una? Mana Ali kata, pasal apa yang Nabi SAW ni duk menikah dengan anak-anak perempuan daripada kabilah Quraisy saja dan tinggalkan kami ni kan. Jadi Ali nak supaya Nabi SAW ni adalah juga kahwin daripada adik-beradik dia kan. Jadi bila mana soalan ini ditanyakan oleh Ali kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa indakum syai', hampa ada kah? Maknanya hampa ada calon kah kan untuk aku? Qultu na'am bintu Hamzah. Kata Ali, ada, iaitu anak perempuan kepada Hamzah. Siapa Hamzah ni? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahilla li, innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia, yakni anak perempuan Hamzah itu tidak halal bagi aku, kerana dia adalah anak perempuan
anak perempuan saudaraku dalam susuan. Kerana Nabi SAW dan juga Hamzah, kedua-duanya telah menyusu dengan Thuwaibah, kan? Thuwaibah ini adalah hamba perempuan yang asalnya milik Abu Lahab, dan Abu Lahab merdekakan dia. Jadi masa Nabi kecil-kecil dulu, Nabi menyusu dengan Thuwaibah ini. Dan juga Hamzah juga menyusu dengan Thuwaibah. Maka Nabi dan juga Hamzah adalah saudara susuan. Kalau kita ikut asalnya, dia adalah pak saudara, kan? Jadi anak perempuan Hamzah adalah sepupu Nabi SAW, dan sepupu dia boleh menikah asalnya lah. Tapi disebabkan Hamzah dan juga Nabi SAW adalah saudara susuan, sebab itu Nabi kata yahrumu minar rada' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dalam bab susuan ini apa yang diharamkan dalam bab nasab. Daripada hadis ni juga kita boleh ambil satu faedah. Bila Nabi SAW sebut yahrumu, Nabi guna perkataan yahrum, menunjukkan bahawasanya yang dilarang adalah dari sudut hurmah, yakni dari sudut muhrimnya sahaja, dari sudut mahramnya saja, mahramnya saja, kan? Dari sudut mahramnya saja, bukannya dari sudut mewarisi harta ke, ataupun boleh jadi wali nikah ke, tak, kan? Yang ni hanya dalam bab mahram sahaja, kan? Jadi dia tak ada kaitan dengan masalah-masalah lain. Walaupun Nabi samakan dia seperti mana nasab, tetapi dia hanya dari sudut mahram sahaja, bukannya dalam isu-isu yang lain seperti mana pewarisan harta ke, faraid ke, ataupun dari sudut wali nikah dan sebagainya. Baik. Kita lihat hadis yang kedua pula. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya susuan itu diharamkan dengan apa yang diharamkan dalam bab wiladah. Yani maknanya daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya apabila seseorang budak tersebut menyusu dengan seorang perempuan, maka dia adalah anak kepada perempuan tersebut. Hukum dia begitu dari segi tersebut. Maknanya dia adalah anak, dan suami perempuan tersebut adalah bapa dia, kan? Dari segi mahram tu, kan? Dan saudara-saudara dia yang lain semuanya dianggap sebagai adik, kan? Jadi sebab itulah dalam kes ini kita Aisyah apabila menyatakan perkara ini menunjukkan bahawasanya dia ada kaitan dengan nasab tersebut. Baik. Hadis yang seterusnya, wa anha qalat, inna aflaha akha abil Qu'ais ista'dhana alayya ba'dama unzila al-hijab faqultu wallahi la adhanu lahu hatta asta'dhina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa inna akha abil Qu'ais laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu abil Qu'ais. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له.
Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha juga. Kata Aisyah, sesungguhnya Aflah. Siapa Aflah di sini? Aflah adalah saudara kepada Abul Qu'ais. Katanya, ista'dhana alayya ba'dama unzila al-hijab. Kata Aisyah, Aflah ni saudara kepada Abul Qu'ais, dia minta izin nak jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Masuklah rumah dan jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan perkara itu telah berlaku setelah turunnya perintah supaya wanita-wanita muslimah ini memakai hijab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya asal mula-mula syariat Islam pada peringkat awal, wanita ni tidak perlu berhijab pada peringkat awalnya. Dan ini menunjukkan bahawasanya syariat Islam di peringkat awal ia berlaku secara berperingkat-peringkat, bukannya secara mendadak macam tu, tak kan? Berperingkat-peringkat, mengambil kira keadaan umat pada manusia pada zaman tersebut. Jadi kata Aisyah, yang mana Aflah ni dia nak mai jumpa dengan Aisyah ni setelah turunnya ayat hijab, suruh pakai hijab ni. Faqultu wallahi la adinu lahu hatta asta'dina an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi Allah, aku takkan benarkan dia untuk mai masuk jumpa dengan aku sehinggalah aku minta izin terlebih dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akha Abil Qu'ais laysa huwa arda'ani. Dia kata, sesungguhnya saudara kepada Abul Qu'ais ni bukanlah dia yang menyusukan aku, walakin arda'atni imra'atu Abil Qu'ais. Sebaliknya, yang menyusukan aku adalah isteri kepada Abul Qu'ais. Jadi dalam kes ni sebenarnya yang menyusukan Aisyah adalah Abul Qu'ais, isteri Abu Qu'ais. Dan yang nak mai jumpa dengan Aisyah tu siapa dia? Saudara kepada Abul Qu'ais, bukannya Abul Qu'ais tu sendiri kan, saudara kepada Abul Qu'ais. Dan Aisyah faham bahawasanya benda ni kira-kira ni dalam bab susuan ni hanya berlaku antara dia dengan isteri Abul Qu'ais sahaja, dan tak berlaku, tak ada kaitan dengan orang lain. So dalam bab ni dia hanya boleh dari sudut dengan isteri Abul Qu'ais sahaja, tak ada kaitanlah dengan orang lain. Sebab itu dia kata, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Bila Nabi sallallahu alaihi jumpa dengan dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuh. Aisyah kata, sesungguhnya hak suami tadi, yakni suami yakni Abul Qu'ais lah kan, Abul Qu'ais tu bukan dia yang menyusukan aku, yang menyusukan aku adalah isteri dia kan. Faqala i'dhani lahu fa innahu ammuki taribat yaminu. Dia kata, bagilah dia masuk kan, jumpa dengan hang, sebab dia adalah pakcik hang. Nabi kata kan, fa innahu ammuki, dia adalah pakcik. Taribat yaminuk kan, taribat yaminuk ni orang Arab guna lebih kurang macam mana yang beruntunglah hang dalam bab ni, lebih kurang macam itulah kan. Jadi Nabi nak habaq kepada Aisyah bahawasanya dalam masalah ni tak ada halangan, kerana dia tu adalah pakcik dia kan. Sebab tu macam kita sebut baca hadis sebelum ni, bila Nabi SAW sifatkan dalam isu susuan ini, dia dah pun masuk kategori anak budak tadi yang disusukan tadi. So bila masuk kategori anak, maknanya si suami ni tadi, yang suami kepada perempuan yang menyusukan budak tersebut, dia adalah ayah dan adik-beradik dia adalah pakcik dia. Macam tu. Nampak tak? Sama macam dalam bab nasab. Qala Urwah, telah berkata Urwah di sini adalah Urwah ibn Zubair, iaitu salah seorang daripada perawi hadis ni. Fa bidzalika kanat Aisyah taqul, dan demikianlah sebab itulah Nabi Aisyah dia sebut, harrimu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dalam bab susuan ini apa yang diharamkan dalam bab nasab. Dalam satu lafaz riwayat yang lain dikatakan bahawasanya ista'dzana alayya Aflah falam adhin lahu
Aflah ni minta izin daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah tidak memberikan keizinan kepadanya. Faqala atahtajibina minni wa ana ammuk. Jadi bila dah minta izin nak mai jumpa dengan Aisyah, bila Aisyah tak bagi, Aflah ni dia nak marah kan. Dia kata, hang takkan nak pakai tudung dekat pakcik hang kan. Aku ni pakcik hang, takkanlah hang nak pakai tudung bila mai jumpa dengan aku. Lebih kurang macam tu kan. Dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu kaifa dhalik. Lepas tu Aisyah pun kata lah kat dia, macam mana pula boleh kata macam tu kan. Dia kata, arda'atki imra'atu akhi bila bani akhi. Dia kata, engkau telah disusukan oleh isteri saudaraku kan, bila bani akhi, dengan susu saudaraku kan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya walaupun susu tu asalnya daripada si isteri kan, tetapi benda itu takkan boleh berlaku melainkan dia dah berkahwin, ada hubungan suami isteri, dan dia pada masa tu mungkin dah ada anak kecil, jadi dia pun ada susu dan dia boleh mengandung. Jadi susu tu bukan boleh main macam tu saja, sebaliknya dengan sebab adanya suami ni tadi. Faham tak? Maksud dia nak abang betul tu. Jadi dia macam nak marah pasal apa Aisyah tak mau bagi dia jumpa dengan Aisyah, dan dia nak pakai tudung bila jumpa dengan pakcik dia sendiri kan. Jadi disebabkan itulah dia terang perkara ini. Ini berlaku pada zaman belum ada teknologi seperti mana sekarang ni lah kan. Ada ubat-ubat tertentu yang boleh dimakan oleh wanita untuk nak menghasilkan susu. Baik. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqa Aflah idhani lahu. Kemudian Aisyah kata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Aflah kan, betul lah apa yang dikatakan oleh Aflah tersebut, idzani lahu, maka berilah keizinan kepadanya. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada masalah susuan ni, seperti mana yang kita sebut dalam beberapa hadis sebelum ni, iaitu kaedah umum dalam masalah susuan adalah apa-apa yang diharamkan dengan sebab nasab, maka diharamkan juga dengan sebab susuan. Jadi daripada kaedah ini kita kena faham bahawasanya yang disebabkan oleh radha'ah ini menjadi haram bagi pihak ibu susuan dan juga bapa susuan adalah budak tersebut, anak-anak dia dan keturunannya ke bawah, furuk dia. Faham tak? Budak ni dia ada saudara-saudara adik-beradik dia yang lain. Ahmad lah contohnya, ada Ahmad, ada Aminah, ada Umar. Ahmad sahaja yang menyusu dengan makcik belah ni, contohlah, senang cerita. Ahmad saja yang menyusu dengan makcik belah. Jadi dalam kes ni makcik belah Ahmad tu adalah anak susuan kepada makcik belah sahaja, dan adik-beradik Ahmad yang lain tak diambil kira dalam hal ini. Jadi kalau makcik belah nak mai jumpa dengan Umar, makcik belah kena pakai tudung. Faham tak? Nampak dari sudut tu. Jadi yang berlaku dari sudut belah keluarga susuan ni adalah keluarga yang memberikan susu tadi adalah hanya furuknya sahaja, yakni anak, cucu dia dan seterusnya. Okey. Tapi dalam masalah anak ni tadi, dia akan sangkut dengan semua keluarga belah ibu susuan dan juga bapa susuan ni tadi. Pak dia kan, bapak susuan, tok dia, semua yang berkaitan dengan ni, pak menakan, sebab dia masuk kategori anak, dia dah jadi anak kepada perempuan yang menyusukan tersebut. Dan begitulah yang lain-lain macam saya sebutkan tadi, saudara dan sebagainya, pakcik dan sebagainya, semua itu ada kaitan, dan mereka tu dianggap sebagai mahramnya. Sebab itulah dalam kes orang yang ambil anak angkat, dalam kes ni bila dia menyusukan anak tersebut, maka
dalam kes ni anak tersebut memang berjadi macam anak dia lah dari sudut mahramnya sahaja. Cuma apabila anak tersebut dah besar dan sebagainya, dan dia salah seorang, mungkin si bapa ni tadi meninggal dunia dan sebagainya, anak tersebut tidak ada hak untuk nak mendapat harta pusaka. Sebaliknya dia boleh dapat melalui peruntukan apa? Peruntukan wasiat. Dan wasiat tersebut tak boleh lebih daripada 1/3 harta. Dan kalau dia anak perempuan, bila dia nak menikah, tak bolehlah bapa susuan ni tadi nak menjadi wali hakim. Kena wali nikah kan. Kena carilah wali hakim dalam masalah ini. Ataupun memang dia ada bapa biologi dia sendiri, dia itulah boleh menjadi wali dia dalam masalah nikah. Baik. Balik kepada hadis Abul Qu'ais ni tadi. Dalam masalah hadis Abul Qu'ais ni tadi, walaupun dia cerita tentang masalah susuan, tetapi hakikatnya ada satu isu yang sangat penting juga yang dinyatakan oleh Aisyah dalam hadis ini, iaitu isu hijab. Di mana dalam Islam, setelah turunnya ayat hijab, Islam sangat menitik beratkan soal ini demi untuk nak menjaga maruah wanita kan, maruah wanita. Jadi sebab itulah sampai Aisyah sampai kata orang tu nak mai jumpa dia pun, walaupun ada kaitan dalam masalah susuan dan sebagainya, Aisyah tetap mengambil langkah berjaga-jaga. Dan kesemuanya ini demi untuk mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita betapa umat Islam, khususnya golongan wanita pada zaman tersebut, sangat menitik beratkan soal hijab ini. Namun apa yang berlaku pada hari ini, golongan wanita pada zaman ini satu fitnah yang sangat besar dan sangat dahsyat pada zaman ini. Apabila hijab tidak lagi dianggap sebagai satu perkara yang penting. Dan dari satu sudut ada golongan yang menolak hijab secara total, tak mau berhijab atas alasan menyekat kebebasan wanita dan sebagainya. Dan mereka menyatakan bahawasanya ia mungkin adalah sekadar pakaian orang-orang Arab kan, yang dipakai pada zaman itu kan. Bagi mereka dalam hal ini tidak ada keperluan. Bahkan kadang-kadang mereka juga cenderung untuk menafsirkan beberapa ayat Al-Quran menurut hawa nafsu mereka sendiri. Umpamanya walibasut taqwa dzalika khair kan. Mereka kata pakaian takwa itulah yang lebih utama. Sedangkan mereka lupa Allah Azza wa Jal yang menyuruh manusia ini supaya bertakwa kepada Allah. Allah juga yang menyuruh mereka supaya berhijab kan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya golongan yang cuba mempergunakan ayat-ayat Al-Quran ini dan menafsirkannya mengikut tafsiran hawa nafsu mereka, mereka adalah atba'ul hawa kan. Mereka bukan orang yang bertakwa kepada Allah, sebaliknya mereka adalah pengikut hawa nafsu mereka. Dan juga mereka menjadi pengikut sebahagian tokoh-tokoh ilmuwan ataupun pemikir yang mereka agung-agungkan, seperti mana berlaku kepada golongan Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa arbaba min dunillah kan. Mereka mengambil kan pendeta-pendeta mereka ini kan sebagai Tuhan yang disembah, seolah-olah begitu kan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan individu-individu yang dikaitkan dengan agama yang membuat penafsiran-penafsiran yang songsang, mereka jadikan tokoh-tokoh ini sebagai tokoh utama dan pandangan mereka diagung-agungkan kan. Sedangkan tafsiran itu sangat jelas kan, menyalahi tafsiran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Itu di Arab Saudi sekarang berhadapan dengan cabaran yang sangat besar dalam masalah ini, dalam masalah di atas fatwa mereka dalam masalah dengan wanita ni kena pakai
abaya tu, pakaian yang warna hitam tu, tak kira siapa pun perempuan dia ada di sana kena pakai. Jadi makin lama golongan-golongan yang terpengaruh dengan idea liberal ni makin menekan kerajaan dengan pelbagai inilah idea-idea mereka kan, nak supaya diberikan kebebasan dan ruang yang lebih luas kepada wanita kan. Saya dah baca berita yang terbaru kan, Majlis Syura ada mencadangkan kepada kerajaan ini dalam masalah bawa kereta kan. Jadi depa cadang supaya dibenarkan wanita ni bawa kereta pagi daripada pukul 7 sampai pukul 8 malam kot. Kan. Dan mestilah berumur 30 ke atas kan. Dan tidak dibenarkan bersolek dan berhias-hias. Dan mestilah dapat kebenaran daripada mahram terlebih dahulu. Mungkin orang anggap bahawasanya fatwa Arab Saudi dalam masalah larangan memandu tu agak keras dan berat lah kan. Tetapi sesiapa yang pernah duduk di negara Timur Tengah ni, mereka akan tahu bagaimana kalau tidak ada kawalan, fasadnya Arab ni. Arab ni dan bagi kebebasan lah, dia akan jadi lebih hantu raya dan jemuan. Entahlah tak jemuan jadi tak tahu halau kan, tak tahu halau. Pi di Mesir, pi di Syria yang dululah kan, bukan Syria sekarang ni, Lubnan. Allahu Akbar. Dia punya ni lagi dahsyat tuan-tuan. Dan wanita-wanita dia cantik-cantik pula tu kan. Kita pun tengok, walaupun pakai abaya hak hitam tu, nampak mata saja, tapi tengok mata tu Allah jatuh ke hati. Dia macam-macam. Sebab itu fitnah sangat dahsyat. Lalu ulama Saudi ambil pendekatan tutup jalan ni kerana depa bimbang banyak masalah-masalah lain yang akan berlaku. Tapi akhir-akhir ni tekanan banyak. Walaupun sebenarnya dari beberapa sudut saya rasa ada baiknya juga. Misalnya kerajaan Arab Saudi dah benarkan mereka perempuan ni boleh bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Macam kedai-kedai pakaian wanita, bagilah orang perempuan jaga, betul tak kan? Khususnya yang berkaitan dengan pakaian dalam dan sebagainya kan, tak sepatutnya lelaki yang jaga kat situ kan. Kita pun kalau pergi supermarket, sales girl, dia duk jaga bahagian tu kan. Kita pun nak tanya dia pun tak apa nak ni kan, pergi cari sendiri senyap-senyap gitu je lah kan. Tapi itu ada satu perkembangan yang baik dah sekarang ni, dan kerajaan Arab Saudi pun dah ada buat satu universiti khas untuk wanita, dan bank pun ada satu bahagian khas, section khas untuk wanita berurusan, boleh pergi kat bahagian tu. Ada orang nampak ini sebagai satu diskriminasi dan sebagainya, tapi saya nampak dia dari sudut yang lain. Bukankah itu sebagai satu penghormatan kepada wanita kan? Kita angkat martabat wanita ni tak payah pergi serabut dengan orang lelaki. Ni ada satu tempat khas. Dan ternyata orang yang bercakap tentang masalah kebebasan, kesamarataan wanita ni pun, bila kerajaan buat coach LRT khas untuk wanita, depa kata bagus kan. Taksi wanita bagus kan. Jadi maknanya, hakikatnya coach celah mana pun duk perjuangkan hak kesamarataan dan sebagainya, isu-isu yang dibawa oleh golongan feminis ni, hakikatnya mereka perlu akur dan sedar bahawasanya fitrah yang Allah Ta'ala tentukan, mereka tetap perlu ada perbezaan antara lelaki dan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Allah Ta'ala dah sebut. Jadi cuma dari satu sudut yang lain pula perkembangan tentang isu hijab ni di Malaysia. Tadi lembab masalah tak mau pakai hijab. Satu lagi adalah dalam masalah hijab juga, pakai hijab tu, tapi dia adalah hijabista. Dia guna istilah yang lebih moden kan. Jadi hijabista, stylista,
dan menatang star apa kita pun tak tahu lagi nak keluar kan. Jadi dia main dengan macam-macam trend kan. Dia tudung dia tu dia boleh balut macam dengan apa nama bunga ros tu kan, kelopak bunga ros. Pusing-pusing jadi macam kelopak bunga. Kemudian baju dia ketat, seluar dia ketat kan. Ada yang boleh pakai macam nak kata skirt tak skirt kan. Dan kita pun tengok ni, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fitnah. Masa saya di Mekah pergi buat haji, habis kita hari 10 tu kita dah melontak Jamrah Aqabah, kita dah pergi tawaf ifadah, maka kita pun potong rambut. Dia panggil tahallul awal. Jadi tahallul awal ni boleh pakai baju dah lah kan. Masa tu kan, jamaah Indonesia ni pada masa tu depa pakai baju tu macam depa duk kokok ni kan. Pakai tudung elok tapi baju dia ketat dengan surak jin ketat. Jadi dia duk melilau pimai dengan labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Pak Arab jadi serabut kan. Pak Arab kata aku pelik tengok orang hamba ni. Padahal enggaklah, kita pun dah Nusantara nak buat lagu mana serumpun. Jadi dengan kita habis kena kan. Sedangkan jemaah Malaysia alhamdulillah dalam bab ni cukup bagus kan. Siap dengan pakai kain telekung lagi kan. Sepanjang masa pakai kain telekung tu aja kan. Tapi mai datang di Indonesia ni jadi pelik sikit. Pakai baju ketat-ketat dengan color macam-macam. Jadi Pak Arab pun walaupun tahallul awal tapi dia tak boleh nikah. Dalam masalah ni Pak Arab pun naik pening tengok ni kan. Dia kata macam mana hamba ni, awak dia jadi lagu ni. Tudung tu elok dah tapi turun ke bawah tu makin lama makin kecil, makin singkat kan. Jadi ini antara musibah yang berlaku terhadap dunia Islam pada zaman ni. Dan hakikatnya fitnah depa ni lebih dahsyat daripada fitnah hak tak mau pakai tudung terus ni. Hak tak mau tutup aurat secara sempurna ni. Fitnah depa ni lebih dahsyat. Sebab depa main dengan nama hijab yang saya sebutkan tadi lah. Hijabista, stylista dan sebagainya ni kan. Jadi depa main dengan gaya pakaiannya, bajunya yang jarang, kainnya yang jarang, seluarnya yang jarang. Dan ini adalah satu musibah kepada dunia Islam. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati wanita-wanita pada zaman tersebut sangat menitik beratkan soal ini, dan itu adalah satu penghormatan kan. Penghormatan. Kita kena nampak dari sudut itu, tapi kita pun tak faham kenapa depa tak nampak dari sudut itu, dari sudut yang dikatakan sebagai penghormatan itu. Ini mulia. Saya tengok ada di negara barat ni, ada satu mamat ni buat satu video kan. Walaupun lah ada benda yang sudut yang negatif, tapi dia sudut yang positif. Dia ambil seorang perempuan ni, saya rasa perempuan ni bukan Muslim lah, tapi dia kawan dia ni duduk jalan kat depan, tapi pakai buah kamera kat belakang ni kan. Jadi dia duduk jalan ni, dia pakai satu tu, dia pakai seksi lah, baju ketat, seluar ketat. Sambil sepanjang masa dia duduk jalan tu, setiap atau boleh kata selang 2-3 orang lelaki ni akan ada yang kan kacau dia kan. Tanya itu, tanya ini kan. Hang nak pergi mana, mengorak, cuba nak mengorak ke sio-sio dan sebagainya, macam-macam lah, kacau. Sepanjang perjalanan. Lepas tu perempuan yang sama pergi pakai abaya hak hitam tu dengan tudung elok apa semua, jalan. Tak ada siapa pun kacau dia, tak ada siapa pun tegak dia. Jalan dah berapa lama dia jalan tu, lama ke, panjang ke video tu pun, tak ada siapa pun tegak dia kan. Menunjukkan bagaimana Islam, syariat hijab ni tujuannya bukan nak mengungkung wanita, tetapi memuliakan wanita, mengangkat martabat wanita. Jadi wanita seharusnya sedar akan hal ini, dan kita juga golongan suami, ayah-ayah ni patutlah menjaga ahli keluarga kita kan. Anfusakum wa ahlikum
nara, kan, selamatkanlah diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita daripada neraka. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So berbalik pada masalah kita ni tadi, bila walaupun Aisyah menyatakan bahawasanya dia menyusu tu dengan isteri Abul Qais, tetapi hakikatnya bila dia dah menyusu dengan isteri Abul Qais juga sudah pun dianggap sebagai bapa susuan dia, dan juga saudara Abul Qais juga dianggap sebagai bapa saudara dia, bapa menakan dia. Baik, hadis yang seterusnya. Wa anha qalat, hadis ni juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun faqala ya Aisyah man hadha قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, telah masuk berjumpa dengan aku, Nabi SAW berjumpa dengan aku, dan di sisi aku pada ketika itu ada seorang lelaki. Maknanya Nabi masuk dalam rumah, Nabi tengok ada orang lelaki duduk dengan Aisyah. Lalu kata Nabi SAW, ya Aisyah, man hadha, wahai Aisyah, siapa lelaki ni? Kalau lihat dalam satu lagi riwayat yang lain, Aisyah menyifatkan bahawasanya Nabi SAW sudah pun menzahirkan rasa marah dia, kan? Soalan tu, cara tanya tu, ya Aisyah, man hadha, wahai Aisyah, siapa ni? Caranya Nabi marah. Lalu kata Aisyah, dia ni adalah saudara susuan aku, kan? Maknanya macam lebih kurang adik dia ataupun abang dia lah, kan? Jadi kita ambil sikit faedah daripada sini. Bila mana Nabi SAW masuk dalam rumah, nampak saja ada orang lelaki, Nabi buat apa? Tindakan yang pertama Nabi marah, kan? Ini sepatutnya yang berlaku kepada suami, iaitu ada perasaan ghirah, dalam bahasa Arab disebut cemburu, kan? Bila melihat ada orang lain bersama dengan isterinya. Yang tu yang pertama. Jadi perasaan cemburu dalam Islam ni kena ada cemburu ni, kan? Kena ada perasaan cemburu ni. Cumanya dia perlu dikawal lah, kan? Bukan yang tak terkawal. Tapi sepatutnya suami dia kena ada perasaan. Jadi kalaulah suami tengok isteri dia duduk dengan lelaki lain, boleh duduk bertempuk tampak aku, kan? Duduk bergurau senda lebih kurang, kemudian dia pun tak rasa apa-apa benda tersebut. Ini adalah satu musibah yang besar, kan? Dan ini antara masalah yang kadang-kadang kita anggap benda ni remeh, kan? Benda ni macam tak ada apa-apa. Tapi hakikatnya berapa banyak dah rumah tangga yang binasa disebabkan oleh masalah ini, kan? Suami ni sampai tak ada langsung perasaan cemburu terhadap isterinya, kan? Isteri duk buat apa saja, ada hubungan dengan orang lain pun dia tak ada masalah. Ini antara musibah. Baik. Kemudian satu lagi faedah, bila Nabi tanya siapa ni, man hadha, ini menunjukkan bahawasanya suami walaupun dia boleh cemburu, tetapi cemburu tu mesti dalam kawalan, dan dia mesti tabayyun terlebih dahulu. Tanya isteri dia, siapa kawan ni, kan? Bukannya main serbu langgar tak tahu gitu, kan? Ada orang sampai ke tahap bila cemburu ni, masuk nampak saja orang lelaki saja, boh menendang, boh menyepak terus lah, kan? Dan ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi tanya terlebih dahulu. Lalu daripada sini kita boleh ambil faedah yang cukup besar, bahawasanya bila ada sahaja sebarang keraguan dalam hubungan antara suami dan isteri, tanya, bincang elok-elok terlebih dahulu, siapa orang ni dan sebagainya, kan? Boleh jadi kawan tua adik-beradik dia dan sebagainya. So kita kadang-kadang sampai ke tahap melampau, sampai masuk itu terus ceraikan isteri dia, kan? Sedangkan orang tersebut adalah saudara dia, seperti mana dalam kes Aisyah radhiyallahu anha ini. Lalu kata Nabi SAW, ya Aisyah, unzurna man ikhwanukunna fa innama ar-radha'atu min al-maja'ah. Kata Nabi SAW,
lihatlah kepada saudara-saudara kamu itu, kan? Makna merujuk kepada saudara-saudara susuan ini. Fa innamar radha'atu minal maja'ah, sesungguhnya susuan yang diambil kira itu adalah daripada al-maja'ah. Apa maksud al-maja'ah di sini? Maksudnya adalah proses susuan tersebut hendaklah berlaku ketika mana bayi tersebut dia dalam keadaan masih kecil dan dia memerlukan susu untuk pembesaran dia, kan? Jadi susu itu adalah makanan utama. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata kena tengok betul-betul, kan? Saudara susuan ni sebenarnya menyusu takat mana, kan? Takkan sekali menyusu ya, kan? Jadi yang diambil kira adalah susuan itu berlaku dalam tempoh yang dikatakan sebagai pembesaran, kan? Dan susu yang pada ketika itu budak ni hanya minum susu sahaja untuk pembesaran dia, bukanlah makan benda-benda yang lain. So tempoh itu lebih kurang seperti mana 2 tahun yang awal itulah, kan? Jadi sekejap lagi kita akan tengok bagaimana para ulama berbeza pandangan dalam masalah kadar susuan mana yang boleh menjadikan seseorang itu sebagai mahram kita, kan? Kadar dia banyak mana? Adakah sekadar sekali menyusu saja, ataupun 2 kali menyusu, 3 kali menyusu, 4 kali atau 5 kali? Jadi para ulama ada berbeza pandangan dalam masalah ini. Baik. Pandangan yang pertama, baik, kita lihat. Pandangan yang pertama, dia kata sama ada sedikit ataupun banyak menyusu, dia akan jadi mahram secara automatik. Pandangan ini diriwayatkan daripada Ali ibn Abbas dan beberapa orang tabi'in, antaranya Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah, Al-Auza'i, Al-Thawri, dan juga ini adalah mazhab Al-Imam Malik dan juga Abu Hanifah. Dan hujah mereka adalah dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang masalah diharamkan dalam masalah nasab ini, dalam masalah susuan ini, Allah Ta'ala tak sebut pun kadarnya banyak mana, kan? So mereka kata sama ada sekali ke, itu sudah pun mencukupi untuk dianggap menjadi anak tu adalah anak susuan. Kemudian pandangan yang kedua, mereka menyatakan bahawasanya untuk menjadi mahram dari sudut susuan ini hendaklah dia kurang daripada 3 susuan pun sudah pun diambil kira 3 kali susuan. Ini diriwayatkan daripada Abu Thawr, Ibn Munzir dan juga Dawud. Dan hujah mereka berdasarkan hadis Nabi SAW telah bersabda, la tuharrimu al-massah wala al-massatan, tidak diharamkan dari tidak diharamkan dengan sebab sekali menyusu dan juga 2 kali menyusu. So depa faham daripada hadis ni, bila Nabi kata tak diambil kira sekali menyusu dan 2 kali menyusu, maknanya kalau 3 kali menyusu sudah pun dianggap sebagai mahram, barulah boleh diambil kira mahram dari sudut susuan ini. Dan mereka juga berhujah dengan hadis yang kita sebut ni tadi, hadis yang kata bahawasanya radha'ah itu berlaku dalam tempoh umur di mana budak tersebut dia membesar dengan susu ibu tersebut. Baik. Pandangan yang ketiga, mereka menyatakan bahawasanya susuan ini hendaklah berlaku dalam tempoh 5 kali susuan. 5 kali susuan. Ini diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zubair, Ata, Tawus, dan juga ini adalah madhab Al-Imam Al-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad. Mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah berkata bahawasanya kana fima unzila minal Quran 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Quran.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, antara yang diturunkan, wahyu yang diturunkan antara ayat Al-Quran adalah ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, yakni 10 kali susuan, yang inilah yang diambil kira untuk dianggap sebagai budak tersebut adalah anak susuan. Asalnya ada ayat Quran sebut secara terperinci benda ni. Kemudian kata Aisyah, thumma nusikhna, kemudian ayat itu telah dimansukhkan bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Quran. Kemudian telah pun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang masih lagi duk baca ayat tersebut, sedangkan ayat itu telah pun dimansukhkan. Pasal apa benda ni berlaku? Para ulama menyatakan bahawasanya proses mansukhnya ayat tersebut berlaku di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ramai di kalangan sahabat masih tak tahu lagi bahawasanya ayat itu sudah pun mansukh. Maka sebab itulah ada di kalangan mereka masih lagi duk baca ayat tersebut, dan mereka menganggap ia sebahagian daripada Al-Quran. So ini menunjukkan kepada kita bahawasanya walaupun ayat itu mansukh, tetapi hukumnya kekal. Hukumnya kekal. Jadi dalam kes ini, pandangan yang ketiga ini tadi, mereka berpegang dengan hadis ini, menunjukkan bahawasanya susuan yang diambil kira adalah 5 kali susuan. Dan wallahu alam, dalam hal ini pandangan inilah adalah pandangan yang lebih tepat, yang lebih rajih dalam hal ini. Yakni kalau yang nak ambil kira sebagai susuan ni tadi, mestilah kena 5 kali susuan. Dan 5 kali susuan tersebut hendaklah 5 kali susuan yang lengkap. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, susuan yang lengkap tu macam mana? Maknanya budak ni tadi, baby ni tadi, bila dia menyusu dengan perempuan ni, dengan ibu susuan dia minum sampai dia kenyang dan dia lepas. Itu kan. Jadi maknanya dia betul-betul kenyang dan dia lepas. Kalau mak ni tarik, hak tu tak ambil kira kan. Dia mestilah dia minum tu straight sampai dia kenyang, barulah dia anggap itu sebagai susuan yang sempurna 1 kali. Jadi dia kena buat 5 kali susuan tersebut, barulah dianggap sebagai anak susuan kan, dan mengambil kira hukum-hukum mahram yang lain. Sebab itu sebahagian fuqaha juga sebut bahawasanya kalau sekira dia menyusu dengan ibu susuan ni, menyusu belah kanan kan, tengah-tengah menyusu dia macam lenguh ke apa, tukar pergi sebelah kiri, hak tu juga tak ambil kira. Dia kena menyusu straight sampai dia rasa kenyang, dia berhenti, barulah itu susuan yang diambil kira sebagai satu susuan. Baik. Itu dalam masalah kadar kan, jumlah susuan yang diambil kira. Satu lagi pula masalah pula, tempoh yang dikatakan sebagai susuan yang boleh menyebabkan berlakunya mahram ni tadi. Tempoh susuan tu tadi kadar, yang ni tempoh pula. Bila mana, masa mana yang dikatakan sebagai tempoh yang dibolehkan kita anggap bahawasanya budak tu boleh menjadi anak susuan. Ada banyak pandangan dalam hal ini dan perbincangan yang panjang, tapi kita simpulkan kepada 4 pandangan. Yang pertama, pandangan bahawasanya susuan yang diambil kira hanyalah susuan yang berlaku dalam tempoh 2 tahun sahaja, haulaini kamilain. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Okey. Kemudian yang kedua, ma kana fi sighar, iaitu bila mana ia berlaku pada ketika mana budak tu masih lagi kecil dan mereka tak menentukan tempoh tersebut. Maknanya mereka kata dalam tempoh selagi mana budak ni dia perlukan kepada susu. Budak ni walaupun
selepas 2 tahun, kadang kita dah bagi dia berhenti susu ibu dia, tapi pada dia masih lagi perlukan kepada susu atau tak? Dia masih perlukan kepada susu. Mungkin kita akan ganti dengan susu formula dan sebagainya. Jadi mereka kata boleh dalam tempoh budak perlukan kepada susu ni, mungkin boleh jadi umur 3 tahun, 4 tahun dia perlu pada susu lagi, 5 tahun boleh lagi kan. Jadi dalam tempoh tersebut, sekiranya dia menyusu, sudah pun dianggap sebagai anak susuan. Baik. Pandangan yang ketiga pula, iaitu tempoh susuan tu tak ada had walaupun sampailah dia besar. Sampai besar ataupun sampai dia tua. Sabar selalu kan. Sabar selalu Pak Long, sabar selalu. Kita nak cerita ni ada beberapa pandangan, dan memang saya nak cerita pasal bab ni pun saya seriau juga, sebab pernah jadi satu isu kontroversi yang sangat dahsyat kan di Mesir satu ketika dahulu. Fatwa salah seorang ulama di Mesir ni, saya tak ingat sama ada Syekhul Azhar ataupun siapa, yang buat pula fatwa dalam masalah pekerja yang kena duduk dalam pejabat kan. Dia pun kena duduk satu office, laki campur perempuan. Jadi nak menyelesaikan masalah ini, hak laki ni kena menyusu dengan staf perempuan tu supaya perempuan tu jadi mak susuan. Mak susuan dah kan. Jadi benda ni jadi kalut seluruh dunia. Pasal ini masalah nak kena menyusu budak-budak, satu cerita yang biasa lah, normal. Ini nak kena menyusu orang tua. Menyusu orang tua ni, dia akan jadi cerita menyusu, dia akan jadi cerita lain. So disebabkan itulah ramai orang kritik pandangan ni kan. Orang kata apa punya idea ni kan, ini fatwa orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu agama, ini merepek kan, tak ada dalam Islam dan sebagainya. Tetapi bila kita semak dan perincikan, kita akan sangat-sangat terkejut dengan masalah. Dan bila kita cek balik siapa sebenarnya yang di sebalik pandangan ini, kita akan rasa nanti selalu sabar selalu. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam bab ni kita kena cermat kan. Penuntut ilmu ni dia kena sabar. Sebab proses menuntut ilmu ni banyak kena sabar, dan dia kena cermat dalam satu benda. Kadang-kadang kita hukum kata apa pandangan pelik tengok pada orang dan sebagainya, ataupun kita kata ini bukannya sunnah dan sebagainya, ini bid'ah. Rupa-rupanya bila cek balik, rupanya ini adalah sunnah. Ataupun bila cek balik, rupanya pandangan ini didokong oleh beberapa imam-imam yang besar kan. Dan lebih dahsyat lagi kalau kita bila kita cek semak balik, rupanya pandangan ini didokong oleh berapa ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita detail sikit kan. Dan satu lagi, susuan hendaklah berlaku dalam tempoh kecil, bila budak ni masih kecil. Tetapi sekiranya ada keperluan tertentu yang boleh menyebabkan kesukaran dia nak keluar masuk sebab terpaksa mungkin duduk serumah, maka di atas sebab ini maka dibolehkan untuk susuan bagi orang yang sudah pun dewasa. Baik. Kita tengok satu persatu apa hujah mereka. Yang pandangan yang pertama tadi, jumhur ulama. Jumhur ulama mereka cenderung kepada bahawasanya, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka cenderung bahawasanya susuan ini hendaklah berlaku dalam tempoh haulaini kamilain. Kerana dalam Quran Tuhan sebut dalam tempoh 2 tahun tu saja. Yang tu yang dia ambil kira. Jadi kalau dia ambil anak angkat umur dah 3 tahun, kemudian dia nak menyusu anak tersebut, tak dia ambil kira sebagai anak susuan. Ini pandangan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pandangan yang kedua, mereka berdasarkan beberapa hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawasanya radha' ini hendaklah yang boleh menyebabkan dia membesar. Ini tumbuh daging, tulang dan sebagainya, maknanya berlaku dalam tempoh pembesaran bayi tersebut. So dia kata tak perlu hadkan kepada 2 tahun, sebaliknya boleh pergi 3 tahun, boleh jadi 4 tahun kan. Manakala pandangan yang ketiga ni tadi yang menyatakan bahawasanya dibolehkan
susuan ini terhadap orang dewasa, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim ni cerita tentang masalah Sahlah bintu Suhail. Sahlah ni dia mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tengok wajah suami aku, yakni Abu Hudzaifah, min dukhuli Salim wa huwa halifuhu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardi'i. Salim ni kira macam ada kena mengena lah juga dengan Hudzaifah suami dia ni, tapi tak ada kena mengena sehingga boleh menyebabkan mahram lah kan. Tapi dia rajin duk keluar masuk dalam rumah sehingga menyebabkan suami dia ni, Abu Hudzaifah ni, dia cemburu lah kan. Dia tak apa sedap hati. Lalu isteri dia Sahlah ni jumpa dengan Nabi SAW dan dia cerita kepada Nabi SAW masalah ni. Lalu kata Nabi SAW, ardi'i, susukanlah dia. Lalu Nabi Sahlah ni kata, kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Kata Sahlah ni, dia kata, macam mana aku nak susukan dia sedangkan kawan ni dah besar. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimtu annahu rajulun kabir. Nabi pun senyum saja bila Sahlah sebut macam tu. Dan Nabi kata, aku tahu bahawasanya dia adalah orang yang dah besar kan, lelaki yang dah pun besar. Sebagai riwayat sebut Nabi SAW ketawa kan. Jadi bila dah berlaku perkara ini, maka selesailah masalah dia nak keluar masuk dalam rumah tu, sebab dia telah pun menjadi mahram. Jadi sebelum kita nak kata dekat fatwa tu tadi, kita kena semak dulu. Rupanya ada hadis sahih riwayat Muslim. Lepas tu, ini juga pandangan yang didokong oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah pegang kan fatwa ni. Jadi ini satu kemuskilan yang besar sebenarnya. Ulama cuba nak jawab isu ni. Depa kata yang pertama sekali, benda ni mansuh, dah dimansuhkan. Mana di syariat peringkat awal, lepas tu mansuh. Tapi isu mansuh, macam mana kita nak tahu benda ni mansuh? Kita kena tahu tarikh dia. Hak mana hak awal, hak mana hak kemudian. Dalam kes ni kita tak boleh nak tentukan mana satu yang awal, mana satu yang kemudian. Jawapan yang kedua adalah ini adalah khas, maknanya termasuk dalam khususiyah. Maknanya Nabi bagi fatwa tu untuk Sahlah dengan bintu Suhail ni dengan Salim ni saja, dalam kes ni saja, tak termasuk kes lain. Dan hujah mereka juga, mereka kata dalam hal ini hanya Aisyah seorang saja yang pegang dengan benda ni. Isteri-isteri Nabi yang lain semuanya sepakat tak setuju dalam masalah ini. Jadi dia kata dalam hal ini menunjukkan bahawasanya benda ini hanya khas kepada kes itu sahaja, tidaklah merujuk kepada kes lain yang umum. Maka sebab itulah mereka kata benda ini adalah termasuk dalam khususiyah. Khususiyah ni dia kata ada dua. Benda pertama yang dikhususkan hanya kepada Nabi SAW. Maknanya boleh macam Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 kan. Dan ada juga benda yang fatwa ataupun maknanya benda hak Nabi benarkan kepada orang tertentu sahaja, dan benda tu dibolehkan untuk orang tu, tak termasuk dalam kes yang lain. Jadi depa kata ini masuk dalam kategori khususiyah yang kedua. Cumanya masalahnya bila kita kata ini adalah khususiyah, maka apa hujah kata ini khususiyah? Dia mai jawab tang tu pula kan. Sebab itu dia berkata, bila tak ada dalil secara jelas sarih bahawasanya benda ni khususiyah, kita kekalkan hukumnya seperti itu. Dan mana-mana individu yang ada maslahah seperti ini, maka dia boleh selesaikan isu ini dengan cara seperti ini. Sebelum daripada itu, kita kena tengok dulu Qadhi Iyad sebut dalam, seperti mana Imam Nawawi naqal dalam syarah Sahih Muslim. Qadhi Iyad kata proses susuan tersebut bukannya pergi menyusu macam baby tu dah kan. Perah bulan tempat lain, bulan cawan dan sebagainya, dia minum lah. Itu kan. Cumanya isunya adalah masalah apa? Masalah hak tadi ni, hak kita bincang ni tadi, hak ulama' dah bincang sebelum ni.
iaitu masalah apa? Tempoh susuan tersebut, apakah kadar susuan tersebut, hak kata satu kali kan, yang dua kali dan sebagainya kan. Kemudian benda tu hendaklah berlaku dalam tempoh pembesaran dia kan. Ini dah jadi apa? Umur 20 kan, 30 kan, 50 kan. Nak besar lagu mana lagi kan. Minum susu Enlin pun tak apa nak. Minum susu Enlin pun tak apa nak berkesan kan. Dia padan duk minum kopi ya. Kopi cap motorcar, isap okok daun boleh. Jadi masalah ni muskil, sangat-sangat muskil. Sangat-sangat muskil. Jadi lagu mana wallahu alam, saya rasa dalam hal ini pandangan yang kata dia adalah khas. Yang ni saya rasa lebih selamat dalam hal ni. Lebih selamat. Dan kita pun tak tahu nak berkelahi dengan orang yang mempertikaikan kita dalam masalah ni, dengan hadis ni termasuk yang muskil, iskal kan, ada iskal dalam masalah ini. Dan yang ni kalau dapat kat geng-geng anti hadis ni, dia akan kata tengok ni kan, inilah masalah hadis. Sedangkan dia pun tak tahu kan, ada jawapannya ni diberikan oleh para ulama dalam hal ini. Dan itu bukan alasan untuk kita nak menolak ataupun mempersoalkan kredibiliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi akhir-akhir ni dah muncul golongan-golongan seperti ini yang mula attack hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi secara umumnya, dan ini adalah satu musibah yang menimpa umat pada akhir zaman ini. Yang peliknya, dakwaan mereka supaya berpegang dengan Al-Quran itu adalah satu benda yang sangat kontradik dengan dakwaan mereka. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang suruh kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi itu perkara yang sangat kontra dengan idea dan juga pemikiran mereka, dan umat Islam perlu menjauhi pemikiran yang pelik seperti mana mereka ini. Wallahu alam. Saya rasa kita berhenti takat tu, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan bincang masih lagi dalam bab ar-radha' ini, dan kita akan bincang masalah kes ni, suami isteri yang dah pun menikah tiba-tiba didapati mereka berdua adalah saudara susuan. Jadi apa yang patut buat? InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan saya buka dulu tuan-tuan. Yang pertama, masalah ibu yang dia ni tak ada suami dan dia makan ubat tu hormon sehingga dia boleh menyusu. Adakah itu dianggap sebagai satu susuan yang boleh menjadikan dia sebagai mahram? Wallahu alam, saya tak pasti dalam hal ini. Saya tak tahu. Cumanya dari sudut akibat dan juga kesannya, saya tak nampak benda tu boleh jadi benda yang baik kan. Sebab mendorong kepada wanita ni, dia nampak tak ada keperluan kepada suami, dan dia lihat bahawasanya dia boleh independen kan, tanpa lelaki. Ni pok-pok pejuang-pejuang feminis ni kan. Jadi akhir-akhir ni dia mai kot lerah ni kan, dan dia mai pula dengan pok-pok sonsang ni lah kan. Dia juga pasangan hidup dia adalah perempuan, dan dia pasti ada anak lagi kan. Dan macam mana dia boleh membesarkan anak tersebut dengan cara macam ni lah. Wallahu a'lam. Kemudian isu yang kedua tadi tentang masalah adakah susuan tu mesti susuan direct dengan
payudara si ibu tu, ataupun boleh melalui di palm dan sebagainya. Wallahu alam. Saya dengar antaranya Syekh Mukhtar Syangqiti, dia ada sebut ar-radha'ah ini, susuan ini boleh berlaku sama ada dengan susuan direct ataupun dipindahkan ke dalam bekas dan sebagainya, dengan syarat bila dia minum sekali, kalau dalam satu botol dengan jumlah yang kita anggap dia kenyang lah, sekali kenyang itu dia. Okay. Allah a'lam. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh dulu, dan insyaAllah besok kuliah di IQ sambung kitab Tadwinus Sunnah yang kita baca hari, kalau ada siapa yang PRIQ hari itulah, Tadwinus Sunnah tu kita akan sambung kitab tu insyaAllah besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.